Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini ingin membicarakan tentang setahun peperangan Palestin. Apakah yang dipelajari oleh umat ini? Sidang jemaah sekalian, sudah pun genap setahun peperangan di Palestin. Sejak 7 Oktober 2023, dunia telah menyaksikan satu peristiwa bersejarah yang dikenali sebagai Taufan Al-Aqsa. Setahun setelah kejadian tersebut, ia terbukti telah membawa perubahan besar dalam lanskap geopolitik global. Walaupun tempoh serangannya tidak lebih daripada seminggu, impak peristiwa ini masih dirasai hingga ke hari ini. Dengan ramai ahli akademik dari timur dan barat serta masyarakat dunia sendiri mengakui bahawa dunia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Peristiwa bersejarah ini jika dilihat merupakan simbol ketinggian kehendak rakyat Palestin untuk memiliki sebuah negara merdeka dan berdaulat yang begitu mahal harganya. Ia perlu dibayar dengan nyawa dan pengorbanan. Peristiwa ini juga melondehkan topeng yang dipakai selama ini oleh masyarakat antarabangsa dan membuktikan bahawa seruan barat berkaitan hak asasi manusia, kebebasan, keadilan sejagat hanyalah satu pembohongan dan penipuan semata-mata. Ribuan nyawa kanak-kanak dan orang awam rakyat Palestin yang dibunuh oleh rejim haram Zionis sehingga kini mencecah hampir 60,000 yang telah dibiarkan begitu sahaja tanpa apa-apa tindakan dan juga hukuman. Bahkan saban hari demi hari mereka meneruskan kekejaman itu kerana tiada siapa yang boleh menghentikan mereka. Mereka menyangka mereka mampu membenamkan umat Islam dan melenyapkan cahaya Allah. Hakikatnya mereka tidak mampu, kerana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran seperti mana telah difirmankan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Umat Islam hakikatnya terhutang budi dan mesti berterima kasih kepada para pejuang Palestin kerana dengan perjuangannya menghidupkan kembali kepercayaan ummah untuk bangkit dan memperjuangkan cita-cita untuk membebaskan diri dan negara daripada segala bentuk penjajahan oleh mana-mana kuasa asing. Hidup mulia atau jiwa terkorban syahid dalam sebuah perjuangan mempertahankan tanah air yang tercinta. Hadirin yang dikasihi sekalian, genap setahun peristiwa 7 Oktober daripada 2023 telah mengubah beberapa naratif dunia dalam isu Palestin, bahkan memberikan sinar dalam perjuangan ini. Di sini khatib ingin sampaikan beberapa noktah untuk kita hayati dan kita fikirkan bersama. Pertama, peristiwa ini telah memaksa dunia untuk melihat semula perimbangan kuasa di Timur Tengah. Plan Israel yang selama ini nampak stabil melalui pelbagai usaha normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab kini tergugat. Keadaan pasca 7 Oktober membuktikan bahawa strategi kuasa besar yang sebelum ini nampak dominan kini sedang mengalami cabaran baru yang tidak pernah terfikirkan oleh sesiapa pun. Yang kedua, Israel kini berada dalam posisi defensif, terpaksa mengambil langkah-langkah reaktif untuk mengawal situasi yang tidak dijangka ini. Tindakan Israel untuk menaikkan eskalasi konflik memberikan impak langsung terhadap kedudukan mereka di mata dunia. Usaha untuk menutup naratif Taufan Al-Aqsa dengan kejayaan operasi ketenteraan mereka sebenarnya adalah usaha untuk mengalihkan perhatian dunia daripada peristiwa yang melumpuhkan mereka pada 7 Oktober tahun lalu. Ini sangat jelas kerana matlamat melumpuhkan Hamas
dan para pejuang dan yang lain, dan membawa pulang tahanan tidak pun mampu dilaksanakan oleh mereka. Bahkan ada tahanan mereka yang patut diselamatkan, akhirnya mati di tangan mereka sendiri. Yang ketiga, peristiwa 7 Oktober 2023 juga mengejutkan dunia kerana Hamas membuktikan bahawa satu kuasa besar seperti Israel boleh ditundukkan dengan hanya serangan kecil selama beberapa hari. Bayangkan, jika serangan berskala sebegini dilakukan secara berkala, apakah masa depan Israel? Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai daya tahan Israel dalam menghadapi serangan-serangan kecil yang mengakibatkan kesan besar kepada mereka. Keempat, keupayaan persenjataan mandiri Palestin. Terdapat dakwaan bahawa pejuang Palestin menerima bantuan senjata daripada Iran kononnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah hakikat bahawa tentera Intifadah Kebangkitan Palestin telah membangunkan senjata mereka sendiri. Mereka menghasilkan peluru, membina roket, dan merekayasa sistem persenjataan sendiri tanpa bergantung kepada teknologi Israel, Eropah maupun Amerika. Ini adalah pencapaian yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Hizbullah yang masih lagi bergantung kepada persenjataan dan alat telekomunikasi barat, sekaligus menjadikan keupayaan Palestin ini lebih luar biasa. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian, setahun sudah berlalu dan bakal terus berlaku. Dunia dan umat Islam masih tidak dapat mengagak apakah kesudahannya dalam waktu terdekat ini. Tetapi dengan mengambil penuh hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, perang ini semakin panjang usianya, semakin lebar wilayahnya, serta mengambil hukum asbab dan musabab dalam ujian dunia serta fitnah akhir zaman. Akhirnya akan terselah beberapa kelompok manusia dan kita perlu bergegas memilih dari mana kelompok kita ini. Adakah kita bersama kelompok 1, 2 ataupun 3? Kelompok yang pertama, adakah di kalangan mereka yang jujur berjuang? Kelompok yang kedua, adakah kita ini golongan yang bersifat munafik, berjuang hanya dalam pidato yang berapi-api tetapi masih membantu pihak musuh? Dan golongan yang ketiga, orang yang menjadi penonton dan tukang simpati tanpa sebarang tindakan yang akhirnya memberi merit kepada musuh. Pilihlah dengan tepat agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Bahkan jika belum pun kita mengikuti dan membantu umat Islam di sana, maka peluang masih terbuka luas kepada yang terlewat ikut bersama berjuang fasa terdahulu untuk tidak lagi terlewat dan terlepas dalam fasa-fasa perjuangan pada masa akan datang. Gerak kerja pembebasan Palestin hakikatnya masih panjang dan perlukan keterlibatan kesemua umat Islam bagi menggerakkannya. Kita tidak boleh berpeluk tubuh berdiam diri dengan apa yang berlaku setelah genap setahun. Ketumbukan umat Islam perlu kepada gerak kerja yang baharu dan lebih menyeluruh. Kita yakin dengan akidah bahawa Israel pasti akan jatuh. Dan kejatuhan itu adalah ketentuan Allah yang bukan urusan kita untuk menentukan tarikh dan masanya bila. Tetapi yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah apakah sumbangan kita sebagai seorang umat Islam. Fahamilah bahawa kejatuhan Israel nanti tidak akan meringankan hisab ke atas kita jika tiada sumbangan yang kita berikan dalam hidup kita terhadap perjuangan ini. Bantulah gerakan yang cuba membebaskan Palestin, sama ada dalam bentuk wang ringgit, tenaga, idea dan sebagainya. Teruskanlah boikot yang termampu buat kita. Seterusnya, berdoalah kepada Allah. Tadahkan tangan. Kita ada penguasa langit dan bumi. Kita ada Tuhan yang mampu menghancurkan dan membenamkan kesombongan para penzalim di dunia ini. Allah Ta'ala pasti ingin mendengar rintihan dan doa hamba-hambanya yang tulus ikhlas. Jangan abaikan kekuatan doa umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur daripada beribadat dan berdoa kepada aku, akan aku masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Doa kita pasti memberi kesan besar kepada musuh-musuh Allah. Khatib berpesan, jangan sesekali meninggalkan doa buat saudara-saudara kita di Palestin. Setiap kali selesai salat, lakukanlah qunut nazilah sekurang-kurangnya dalam qunut salat subuh kita. Teruskan sehingga janji Allah Ta'ala itu terlaksana dan terkuburnya Zionis Israel. Hadirin yang dirahmati Allah, Palestin telah mengorbankan para pejuangnya. Bermula dengan Syekh Ahmad Yasin, diikuti Ar-Rantisi, disusuli dengan Ismail Haniyah, dan yang terbaru Syahid yang sangat berani, Yahya As-Sinwar. Semoga Allah menerima kesyahidan mereka. Mereka inilah, hadirin sekalian, wira-wira sebenar kita umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, mimbar menyimpulkan dua kesimpulan untuk kita renungi serta hayati bersama. Pertama, setahun berlalu dan gerak kerja pembebasan Palestin perlu diteruskan serta diperkukuhkan. Sambut baik segala usaha yang dilakukan demi pembebasan bumi Palestin. Semua umat Islam perlu bersatu padu dalam isu ini dan jangan pernah terdetik untuk melupakan dan meninggalkan isu Palestin ini sehingga tanah suci tersebut bebas sepenuhnya. Naratif dunia sudah pun berpihak kepada Palestin. Ini adalah masanya kesepaduan dalam tindakan kita. Yang kedua, kita sedang menyaksikan dunia sedar dan bersolidariti bersama Palestin. Tidak kira agama, bangsa maupun negara. Kesemuanya sedang melihat kebenaran yang sebenar. Kesepaduan ini perlu diperkukuhkan. Lebih-lebih lagi kita sebagai umat Islam. Apa yang sebenarnya paling ditakuti oleh Israel sejak serangan 7 Oktober 2023 adalah wujudnya cara fikir yang baru dalam kalangan masyarakat Islam. Pemikiran ini membawa kepada pembangunan negara yang berdaulat dan bebas daripada cengkaman kuasa asing. Jika idea ini terus berkembang, ia boleh menggugat status quo penguasaan Israel di serata dunia. Taufan Al-Aqsa bukan sekadar satu peristiwa, tuan-tuan. Ia adalah simbol kemenangan kepada mereka yang percaya bahawa masa depan yang bebas dan berdaulat boleh dicapai tanpa tunduk kepada tekanan daripada luar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tiada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapa lagikah yang dapat menolong kamu? Oleh itu, hendaklah orang-orang beriman bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mereka berselawat ke atas baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda Nabi dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatal muslimin wa wulata umurihim wa jami'al muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma ja'alna minas sajidin fil masjidil aqsa. Allahumma ja'alna minas sajidin fil masjidil aqsa. Allahumma ja'alna minas sajidin fil masjidil aqsa. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amalan. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid kami ini Masjid Hidayatul Muttaqin dan juga masjid-masjid lain serta surau-surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha